Merupakan satu-satunya negeri yang masih lagi dilanda banjir pada ketika ini dan ia melibatkan 126 mangsa daripada 38 keluarga di satu PPS. Sementara di Kelantan pula menyaksikan tiada lagi mangsa dan semua PPS ditutup siang tadi. Dan untuk kupasan dan laporan lanjut di Pantai Timur, kita terus saja bersama dengan Hafizi Rosli langsung dari Kuala Terengganu. Silakan Hafizi. Baik, terima kasih Ehsan Yahya di Kuala Lumpur. Betul, kita telah pun melihat tadi satu perkembangan yang sangat positif melihat kepada perkembangan ataupun situasi banjir terutama di negeri-negeri di Pantai Timur, dan Terengganu merupakan satu-satunya negeri yang masih lagi terkesan dengan banjir. Namun kalau kita lihat dari segi jumlah mangsa yang masih lagi ditempatkan di PPS tidak ramai, hanya sekitar 126 orang dan juga 38 keluarga di satu PPS iaitu di Kampung La di Jertih di daerah Besut. Saya telah pun membuat tinjauan sebelum ini di Kampung La ini. Memang saya dapat katakan keadaan di situ sangat teruk, ataupun mungkin bagi penduduk-penduduk situ mereka merasakan ini merupakan banjir yang terburuk pernah mereka alami sejak daripada 20 tahun yang lalu. Dan impaknya sangat besar, boleh saya katakan hampir setiap rumah mengalami kerosakan. Ada beberapa rumah, sebagai contohnya 6 buah rumah di Kampung La itu runtuh. Kampung La itu bersebelahan dengan Sungai Besut. Namun kalau kita lihat juga di negeri Terengganu, impaknya sangat terkesan di beberapa daerah, terutamanya di daerah Besut dan juga di daerah Hulu Terengganu. Itu sedikit penjelasan mengenai info ataupun perkembangan banjir di negeri Terengganu. Tapi kalau saya nak melihat juga kepada perkembangan banjir di negeri Kelantan, yang saya sudah pun berada di sana sejak seminggu yang lalu untuk saya membawakan laporan mengenai perkembangan banjir di sana. 9 daerah di sana, tetapi hanya beberapa daerah saja yang terkesan. Yang paling terima impak yang begitu besar sekali adalah di daerah Pasir Mas dan juga di daerah Tumpat. Kedudukan dua daerah ini adalah bersebelahan dengan sempadan negara Thailand dan ia dipisahkan oleh Sungai Golok. Dan banyak isu telah kita bawakan bagaimana sebenarnya limpahan air daripada Sungai Golok ini telah pun menjejaskan kawasan-kawasan ataupun dua daerah ini, iaitu di Pasir Mas dan juga di Tumpat. Di Pasir Mas sebenarnya antara kawasan yang terjejas adalah di Rantau Panjang. Dan saya juga telah membuat lawatan di sana, tinjauan di sana sebenarnya. Memang banyak kerosakan-kerosakan yang telah pun dilaporkan ataupun telah pun dialami oleh penduduk-penduduk di kawasan itu. Namun pada ketika ini, apa yang dapat saya laporkan kepada anda pada hari ini, semua pusat pembinaan sementara PPS di seluruh negeri Kelantan telah pun ditutup. Dan ia telah pun menunjukkan bahawasanya banjir di negeri Kelantan telah pun pulih sepenuhnya. Dan PPS yang terakhir telah pun ditutup sebentar tadi adalah PPS di Pusat Tarbiyah Pohon Buluh di Pasir Mas, yang menyaksikan sebelum ini ataupun awal pagi tadi terdapat 17 mangsa yang ditempatkan, namun kesemuanya telah pun beransur pulih ataupun beransur pulang sebenarnya untuk kerja-kerja pembersihan rumah dan sebagainya sekitar tengah hari tadi. Dan saya juga telah mendapatkan penjelasan daripada Ketua Polis Daerah Pasir Mas sendiri, iaitu ACP Muhammad Nasaruddin M. Nasir. Banyak input yang saya telah pun terima, antaranya input berkaitan dengan keanggotaan penunggasan bagi anggota keselamatan dan juga penyelamatan di Pasir Mas itu sendiri. Dan dakwanya beliau ataupun PDRM bersama dengan beberapa agensi lain, dari segi kolaborasi mereka dan segi kerjasama yang dijalinkan antara semua agensi ini sangat baik sekali, sehingga ataupun untuk memastikan semua mangsa-mangsa banjir ini dalam keadaan yang sejahtera. Dan mungkin kita nak dengarkan sedikit penjelasan daripada Ketua Polis Daerah Pasir Mas berkenaan dengan koordinasi dan juga penugasan bagi anggota-anggota keselamatan dan juga penyelamatanya ketika musim banjir ataupun ketika 18 Disember yang lalu. Oleh kerana banjir ini dah selalu sangat berlaku di Pasir Mas, sampai 3 ataupun hingga 4 kali gelombang pada satu-satu masa. Jadi kita kerjasama ni memang dah sedia erat sudah. Dah memang rapat sudah. Pasal tahun lepas pun dioranglah
Tahun ni pun dia orang lah. Macam tahun ni bulan 2 tempoh hari pun dah besar dah. Sampai 8,000 lebih mangsa dipindahkan. Jadi orang-orang yang sama. Bomba yang sama, APM yang sama. Cuma kadang-kadang ada tambahan daripada Perak, daripada itu tambahan lah. Tapi hubungan memang kita memang sedia terjalin dengan baik. JKM sendiri, kesihatan sendiri, semuanya termasuklah dengan pejabat tanah dan jajahan Pasir Mas lah. Ya, fokus pasti yang kita berikan kepada di daerah Pasir Mas di Kelantan kerana itu merupakan daerah yang paling teruk terjejas sekali daripada lebih 30,000 mangsa yang ditempatkan di PPS di seluruh Kelantan. Separuh daripadanya adalah di Pasir Mas sendiri. Dan difahamkan juga terdapat hampir 40 PPS telah pun dibuka sebelum ini, tapi pada hari ini kita menyaksikan semua PPS di seluruh Kelantan telah pun ditutup. Dan bagi mangsa-mangsa banjir sendiri, mereka sebenarnya membuat ataupun mereka menghargailah jasa-jasa petugas-petugas terutamanya di PPS dan juga petugas dan juga anggota penyelamatan yang telah pun menyelamatkan nyawa mereka ketika musim banjir itu. Dan juga antara fokus yang diberikan kepada mereka juga adalah bagaimana sebenarnya selepas ini mereka ingin meneruskan kehidupan seperti biasa. Kerana kita tahu setiap kali banjir banyak mungkin dari segi kerosakan harta benda dan rumah yang perlu dibaiki dan sebagainya. Jadi ia memerlukan sokongan kewangan tidak kira daripada agensi kerajaan maupun daripada orang ramai. Itu antara harapan-harapan yang diutarakan oleh mereka. Jadi kita dengarkan sedikit penjelasan daripada mangsa. Yang menguruskan PPS ni memang bagi saya lah semuanya perfect lah, terbaik kan. Makan, minum semua cukup lengkap lah. Dan tempat tinggal pun kira selesa lah kan. Jadi saya nak ucapkan terima kasih lah. Suami kerja seorang saja, kerja sebagai tukang rumah. Susah sikit lah nak ni, baiki rumah tu. Kalau cuci boleh lah, ramai-ramai anak ramai kan. Cuci rumah tu boleh lah, cuma nak baiki tu lambat sikit lah, bukan masa lah. Kalau ada bantuan, Alhamdulillah. Kalau tak ada nak macam mana? Itu merupakan harapan daripada mangsa banjir. Pastinya mereka amat memerlukan sokongan kewangan dan juga sokongan sumber tenaga untuk membersihkan rumah dan sebagainya. Dan mereka juga berharap agar isu banjir ini terutamanya di Rantau Panjang dan juga di Pasir Mas dan juga di seluruh negara sebenarnya dapat diselesaikan segera dan juga agar pemimpin-pemimpin dan juga agar pemimpin-pemimpin dan juga kerajaan dapat berhalusi mengenai isu banjir ini, bagaimana sebenarnya ia dapat ditangani supaya dapat mengelakkan lebih banyak lagi kerosakan-kerosakan berlaku pada masa akan datang dan juga dapat mengelakkan mungkin ada kehilangan nyawa pada masa akan datang. Dan dengan laporan itu saya bersama dengan juru kamera AB Yuza mengakhiri liputan banjir kami di dua negeri iaitu di Kelantan dan juga Terengganu. Dan sekian dulu daripada saya, Hafizir Rosli. Kita terus bersama saya Yahya di Kuala Lumpur. Silakan.